Okay, hai semua. Nama saya adalah Tiffany Jerry dan saya bukan founder. Saya adalah seorang sales advisor dan kepakaran saya adalah untuk membantu anda merealisasikan kereta anda menjadi realiti dalam masa 2-3 hari menggunakan hujung jari sahaja. Dan sesiapa yang di sini yang bukan founder, kita sama saja. Saya cuma founder kepada page Tiffany Jerry. Betul. You adalah Tiffany, you sebenarnya adalah ibarat macam ejen. Betul. Okay, Tiffany. Cuba cerita sikit background you. Sebelum you buat bidang you buat sekarang ni, you berniaga ke ataupun you bekerja? Cuba share sikit pada audien kita yang nak tahu ni. Okay, sebelum ini saya adalah seorang kira macam lab technician macam tu lah Sifu di sebuah hospital kerajaan di Semenanjung. Saya bekerja dan saya belajar di Semenanjung agak lama lah lepas SPM terus ke Semenanjung dan saya decide untuk saya punya income tu quite okay sebagai seorang technician, lab technician masa tu, tetapi disebabkan saya berjauhan dengan keluarga, saya decide untuk come back ke tempat asal saya iaitu Bintulu. Tetapi actually untuk come back ke Bintulu tu saya ditentang oleh mak saya lah sebab saya berhenti dari position yang bagus masa tu, agak bagus lah untuk pelajar universiti yang baru habis universiti, dan saya balik ke Bintulu dan saya decide untuk sebab saya tahu kalau berniaga tu susah Sifu. Jadi saya bermula dari menjual barang orang lain, iaitu menjual kereta lah. Jadi saya balik ke Bintulu dan masa tu memang dapat tentangan dari keluarga, tidak dibenarkan, dan saya berpindah. Dan bilik saya masa tu Sifu, kalau nak tahu saya tinggal dekat atas kelab saja masa tu Sifu. Sebab saya tidak mau macam depend dengan family. Jadi saya buktikan bahawa keputusan saya untuk menjadi sales advisor di betul Sifu. Tetapi sampai satu tahap tu saya stop. Itulah tu pasal sebab ada di sinilah Sifu. So maksudnya mula-mula you mendapat tentangan daripada mak you sebab you adalah berhenti kerja kerajaan dan memandai-mandai nak buat bisnes. Betul Sifu. Ataupun sale, dan benda tu mungkin mak you tak nampak dia punya masa depan. Betul. So lepas tu you buat sale, macam mana you buat sale tu? Jadi ke tak jadi? Okay, masa tu Sifu, masa tu online dia tidak seaktif sekarang lah. Masa tu masih bagi flyers, masih berkesan Sifu, bagi flyers, canvassing tu roadshow dekat mall, masih berkesan masa tu. Tetapi dah beberapa tahun kemudian, online tu Facebook dia start ada trend Sifu. Di mana semua orang menjual di platform Facebook masa tu. Dan kebetulan pula saya memang ada page, tetapi page saya awal-awal dah kena flag. Itu masalahnya masa tu. Awal-awal saya buka je Facebook kena flag terus. Tak tahu apa saya buat masa tu Sifu. Dah lah buat, lepas tu kena flag pula, kena block kan. Tapi sebelum ni Tiffany, untuk pengetahuan anda, nama page Tiffany adalah Tiffany Jerry. Itu nama. Itu pun lepas saya yang dah buat branding makeover. Kalau tak dulu apa nama page tu? Dulu? Isuzu D-Max Tiffany Bintulu. Isuzu D-Max Tiffany Bintulu. Patut masuk sekali koordinat. You belajar geografi kan? Masuk sekali garisan koordinat, masuk sekali. Kan? Nama panjang berjela. And then, dah lah, lepas tu kena block pula. Kena flag. Itu stuck 300, fans semasa tu 300 saja stuck selama 3 tahun. I think salah satu kena block adalah sebab you letak je nama brand besar kat situ tau. Isuzu tu ada trademark. Isuzu tu adalah brand trademark dunia. Walaupun you adalah sale advisor, you adalah agent, sebenarnya you tak berhak menggunakan brand HQ sebenarnya sebab dia ada trademark. Saya rasa mungkin kalau orang Isuzu report, itu sebab you kena block. Betul Sifu. Sebab tu bila saya cakap, you just guna nama you, Tiffany Jerry. And then you jadi lebih popular. Okay, Tiffany, sebelum you buat online, macam mana cara pemasaran yang you gunakan? Sebab sebelum tu you tak tahu macam mana nak onlinekan bisnes, jual kereta. You tak tahu. So macam mana you buat? Berapa ramai nak tahu ni macam mana Tiffany buat dulu? Dan apa hasil dia Tiff? Cuba cakap.
Okey, pada zaman dahulu lah. Masa tu saya masih menggunakan leaflet Sifu seperti sales advisor lain. Saya menggunakan leaflet, saya akan gunakan leaflet yang colourful. Saya akan rajin dari kedai ke kedai memberitahu orang bahawa saya Tiffany dan saya adalah sales advisor di Isuzu. Kalau nak cari Isuzu tolong call saya. Tapi akhirnya bila saya buat macam tu banyak kedai dia tak suka. Jadi dia sebelum saya nak masuk dia dah letak dekat notis dia punya cermin tu no salesman. Dia letak awal-awal. Itu memang biasa tu. Salesman not allowed. Kan? Jadi masa tu Sifu macam mana saya nak convertkan mereka ni jadi customer saya. Jadi pening betul Sifu sampailah satu masa tu kawan saya dari sama juga dia dalam bidang kecantikan, dia adalah fan Sifu lah, memang lama dah follow Sifu dan dia cakap Tiff, dia cakap kamu harus ikut kami ke KL untuk melihat Sifu Najib. Kenapa dengan Sifu Najib ni? Saya pun macam tapi saya ikut je lah Sifu sebab pergi KL kan. Ada tahu orang Borneo sini kalau pergi KL excited macam tu lah saya Sifu. Ikut saja dan saya masa di RPM masih tak faham sama Sifu. Saya first time jumpa Sifu di RPM dan saya terkesan dengan Sifu punya result iaitu anak murid Sifu SL Steady. Walaupun dia bukan bidang sales advisor macam saya. Masa tu tidak ada sales advisor dan tidak ada orang Borneo juga untuk saya contohi. Tetapi dia perempuan tetapi dia boleh menjadi seorang yang market leader di dalam dunia otomotif Sifu. Dan masa tu macam dia menangis masa tu, dia jual dia punya barang kemas sehingga menyebabkan saya nak jadi macam Puan Lisa. Itu yang membuat saya ada di sini sekarang Sifu. So, kisah-kisah sebenarnya result-result story-story ni sebenarnya memberi kekuatan pada orang. Sebagaimana juga peserta malam ni pun ramai dikata menjadikan Tiffany ni sebagai diorang punya result contoh. Sebagai macam diorang punya idola. Sama juga dengan Tiffany juga kan? Okay, so bila buat macam tu kan Tiffany, apa jadi bila you buat marketing macam tu? Macam mana dengan sales you? Macam mana dengan income you buat duit tu? You buat duit ke tak masa tu? Okay, sales saya masa tu cukup-cukup makan saja Sifu. Saya tidak ada jaminan. Memang semua di dalam dunia ni memang tidak ada jaminan. Tetapi masa tu betul-betul tak ada jaminan Sifu. Apa akan jadi dengan saya the next following month? Memang saya tidak ada jaminan langsung bahawa saya akan ada sales. Esok hari tu saya bangun kan penuh dengan kerisauan. Ada sales tak? Ada prospek tak? Ada customer tak? Jadi benda-benda tu macam hingga saya korbankan masa saya dengan family saya, dengan husband saya dan memang tak ada masa Sifu. Memang saya pun masa tu siapa lah nak guide tentang family, tentang masa. Tiada siapa yang guide masa tu Sifu. Hanya diri sendiri je lah dan menyebabkan saya terpaksa cari sesuatu iaitu online kan business Sifu. So masa tu boleh lah jual berapa banyak unit you boleh jual kalau macam tu sebulan? Saya pernah jual kosong masa tu Sifu. Masa tu memang down kosong. Ya, masa tu sebab ada gaji tak? Kalau kosong you ada gaji ke tak ada gaji? Tak ada gaji Sifu. So you adalah 100% commission? Ya, 100% commission dan masa tu memang masa saya zero sales tu, masa tu Sifu malu. Lepas tu kena malu tu satu hal lagi. Kena marah tu satu hal. Kena marah lah yang paling teruk tu kena marah. Lepas tu bila kami orang sales advisor ni Sifu, bila 3 bulan tak menjual kereta, kami akan diberi warning letter. Jadi tak ada jaminan Sifu. Mungkin akan diberhentikan lah kalau macam tu. So itu mencabar tu 100% commission, you tak ada income. Lepas tu macam mana pula you dengan mak you, perhubungan you dengan husband you? Kan? Okay, saya dengan of course dengan malulah Sifu bila sebab kita dah janji dengan mak kan yang kita akan buat yang terbaik bila masuk dalam bidang ni, tapi akhirnya kena kecam dengan family. Macam husband dia tidaklah mengecam, tak beranilah dia mengecam saya ni Sifu. Tetapi saya tahu dalam diri dia tu dia kecewa. Sebablah siapa suruh pilih sales advisor dah tahu benda ni susah. Saya tahu nampaklah di riak wajah mereka tu Sifu. Tapi saya cakap saya kena bertahan. Mesti ada jalan ni. Tak ada penyelesaian ni. Sampailah
saya jumpa Sifu dekat RPM tu lah. Itu permulaannya. Kan itu satu benda yang saya rasa menjadi you punya game changer ketika tu kan. Okay. So Tiff masuk RPM dan you tak berlengah terus masuk ke ARB. So apa yang you buat? Berapa ramai kat sini peserta-peserta nak tahu apakah benda yang Tiffany buat yang boleh memberikan the result yang cepat, yang tiba-tiba sale dia tu boleh naik. Dan satu lagi Tiffany sebelum tu, bukan senang nak jual jenama Isuzu kat Sarawak. Betul Sifu. You pernah tak ada rasa macam menyesal nak tukar brand lain? Masa saya masuk ke company Isuzu, saya tak tahu sebab saya tak ada background otomotif masa tu Sifu. Saya cuma tahu yang saya tahu jual. Tu je. Jadi bila saya masuk Isuzu ni, kenapalah saya masuk Isuzu? Susah betul jual Isuzu. Sebab semua orang yang datang, kenapa jual Isuzu? Semua orang cakap, saya pun heran, kenapa saya jual Isuzu? Tapi saya rasa saya punya berkat, saya punya rezeki ni di Isuzu Sifu. Sebab tu sampai sekarang, saya tidak lompat-lompat produk. Tiffany, ada orang dia akan pergi tukar produk lain, tukar produk, tukar brand. Tapi tak jadi juga Tiffany. Nasib baik Tiffany tak tukar sebab benda yang nak dibetulkan adalah pemasaran, marketing, betul? Betul Sifu. Dan dia buat satu brand yang agak baru bagi orang Sarawak dan orang Sarawak tak biasa dengan Isuzu. Mereka biasa dengan brand apa? Orang Borneo lah, terutamanya dia lebih kepada Toyota Hilux. Yeah. Jadi untuk jual Isuzu ni, saya kena cerita Isuzu ni pandai terbang, macam tu lah. Boleh terbang seumpamanya. Okay, sembang sampai terbang lah, you kena buat macam tu. Okay, so kita nak shortcutkan lagi. So apa ilmu ARP yang Tiff guna dan boleh memberi kesan yang cepat kepada you punya business masa tu? Okay, masa tu di ARB, masa tu saya tanya soalan kepada Sifu directly masa tu. Dan soalan saya adalah tentang branding saya Sifu. Itu yang mengubah saya 100% sehingga terjadinya page Tiffany Jerry hari ini. Dan soalan saya masa tu Sifu, apakah nama saya yang sepatutnya saya letak di page dan apakah bisnes saya masa tu? Saya pun tak tahu sama ada saya ni bisnes ke, saya ni bekerja ke, saya pun tidak tahu masa tu Sifu. Tetapi Sifu betulkan dari A sampai Z, dari nama saya sendiri sampailah kepada type of business yang saya ada sekarang ni. Dan Sifu masa tu, kalau Sifu ingatlah video masa tu, masa 2018 ARB, Sifu cakap, Tiffany, you harus jadi selebriti Isuzu. Selebriti kepada Isuzu. Bukan apalah sangat Isuzu tu, sungai Jepun. Bukan sungai, perempuan Jepun. Macam tu lah Sifu punya ayat masa tu. Jadi masa tu selebriti Isuzu tu yang menyebabkan saya macam aha moment saya Sifu. Betul, saya kena jadi selebriti Isuzu dan saya paling tidak dapat lupakan apa yang Sifu cakap. Tiffany, saya doakan awak supaya awak menjadi top 1 Malaysia. Dan apa yang semua yang Sifu cakap bagi saya masa tu terjadi hari ni Sifu. Saya pun macam terkejut dan Sifu pun dah sumpah saya lagi sekali bahawa saya akan menjadi top sale Asia Tenggara. Dan saya tahu tahun ini adalah tahun saya Sifu. Kan sebab walaupun masa tu kan Tim ada tak gambar dia, cuba tengok kat Facebook profile dia, ada tak gambar Tiffany dulu. Walaupun masa tu saya tengok dia punya image, alah macam mana ni. Tapi saya cakap tu sebab benda tu datang bukan daripada saya rasa. Benda tu datang daripada petunjuk dia. So saya rasa dia ni patut kena betulkan sebab kan Tiffany kan banyak kali kan saya cakap bahawa bila kita berniaga, kita jangan terperangkap sangat pada produk, pada barang. Kita patut jual diri kita. Terutama siapa yang dalam bidang sale, dia kena jual diri dia. Jenama Isuzu tu ada orang dah kenal. Ada yang yakin tapi ramai lagi yang tak yakin macam kontak di kawasan Bintulu. Tetapi I cakap tak apa, kita naikkan nama you. Isuzu orang dah kenal tapi orang tak kenal you. So you buat benda yang bagusnya sebab Tiffany dia masuk dalam circle kita, dia belajar and kita betulkan banyak personal branding dia pun sebab dia ultimate saya. Saya panggil saya punya image consultant untuk advice dia tau. Tiffany ni image dia, kau tengok kat belakang tu gambar dia kat banting, tu dulu dia dengan sekarang kan jauh sangat beza. Sebab saya bawa saya punya image consultant buat satu kelas khas untuk ultimate, betulkan personal branding. Betulkan baliklah rambut, pakaian. Kau tidak dulu dia datang macam Aso. Aku ingat Aso mana masuk kelas aku ni kan. Masa tu tau. Kan sekarang dah berbeza kan. Tengok dia dulu dan sekarang.
Mana orang lebih yakin sebenarnya agak-agak. Kan? So Stephen ni buat benda tu, Stephen ni betulkan semua benda tu. And then benda yang betul yang saya rasa Stephen ni buat adalah buat FB Live. Masa Betul? tu Sifu ada buat cabaran lah masa tu di ARB iaitu 30 hari FB Live non-stop. Oh, dia orang dah keluar gambar tu. Oh, nampak tu. Dia Tu dia. Tengok Ayat. tu gambar dia dulu, Masya Allah. Nampak tu, nampak? Gambar dia dulu tu, mula-mula kan. Saya dulu tengok, kenapa makcik ni ada dalam kelas aku? Ini bukan makcik Kiah yang sedang viral sekarang. Okay? Ini makcik Tiffany Bintulu. Dulu. Tapi saya cakap, tak apalah. Dia boleh betulkan benda tu. Okay, lepas tu teruskan. Buat FB Live. Okay, saya buat FB Live Sifu non-stop 30 hari. Memang masa mau mula buat FB Live tu memang tiada orang tengok. Saya paksa saya masih ingat masa tu saya paksa suami saya tengok dan satu mata saja sebab fans pun belum ada. Tetapi paksa suami tengok you live dan memang tengah live. Masa tu kalau orang tengok saya live, saya tengah live dan orang tengok saya live dari handphone, saya sangat suka masa tu Sifu. Maksudnya macam boleh tahan lah live saya ni sehingga orang nak tengok saya secara live dari handphone kan. Tapi sekarang kalau orang tengok saya secara live macam ni dan tengok live saya lagi, saya macam malu pula Sifu. Malah siapa yang buat live tak malu, tak segan, semua orang ada kerisauan tu. Tapi you buat cabaran 30 hari. Saya tak tahulah dia orang ni. Sebab malam tadi kan, pagi tadi Zara pun cakap cabaran 30 hari. Lepas tu malam tadi saya tak ingat siapa lagi cakap dia buat FB Live pun cabaran 30 hari. Dia orang buat benda tu. Saya tak tahulah dia orang ni nak ke buat kalau saya bagi tugasan tu untuk buat live 30 hari. Saya tak tahulah dia orang nak buat tak. Sebab yang dah buat ni terus jadi. Yang tak buat memanglah ramai gagal. Degil orang dah cakap buat. Okay, lepas tu Tiff apa jadi dia punya FB Live? Sehingga hari ini Sifu, saya tak pernah stop untuk buat FB Live Sifu. Tak pernah lagi. Sejak dari ARB 2018, saya rasa dah setahun lebih sekarang ni. Yalah, yang ni tahun kedua saya dengan Sifu dan saya tak pernah stop Sifu. Dan saya nak share juga ni Sifu, apa yang menyebabkan saya ingin berterima kasih kepada Sifu, tim Momentum terutamanya, memaksa saya untuk membuat live, untuk membuat video. Sekarang masa kita lockdown sekarang ni Sifu, di saat orang tidak boleh show tentang video kereta, di saat mereka tidak dapat share tentang kebaikan kereta mereka sebab tidak berada di showroom, tapi saya punya page Sifu masih dapat showcasekan result-result kereta. Saya punya test drive sebab saya dah buat benda tu setahun yang lalu Sifu. Saya just showcasekan saja. Jadi itulah kebaikannya bila kita buat FB Live, kita boleh relive-kan dia balik. Betul. Tu belajar kat mana tu? Belajar dengan Sifu. Kan? Juga tu tak lupa. So Tiffany, so maksudnya buat live. Sebab tu dalam masa yang sama juga, you adalah sangat agresif tarik orang follower. Sebab setengah orang dia live, tapi dia tak tarik follower. Habis tu siapa nak tengok? Betul tak you tarik follower? Saya tarik follower sampai hari ini pun tidak pernah stop menarik like, untuk membuat like marketing Sifu. Dan like marketing saya dalam 20%, 30% macam itulah Sifu. Dia tidak berapa mahal sangat sebab saya lebih menekankan 8 emosi customer yang Sifu ajar tu. Saya betul-betul faham siapa saya punya customer, siapa target audience saya dan saya memahami customer itu. Saya meletakkan diri saya sebagai mereka. Jadi saya banyak buat, taklah research sangat tetapi sebab kita buat benda di tiap-tiap hari Sifu. Once kita stop, kita akan tidak tahu apakah kita punya customer ni macam mana rupa dia. Bukan rupa dia handsome ke tidak lah. Maksud saya dia punya rupa tu, dia punya emosi. Kena buat tiap-tiap hari ni Sifu. Kena jumpa, kena call, baru kita dapat. Okay. Itu semua menyebabkan you punya sales sangat meningkat, betul? Betul Sifu. Untuk rekod, berapa jualan you tertinggi, berapa unit dan berapa average sebulan? Okay, saya punya jualan yang saya paling tinggi setakat ini adalah 15 unit Isuzu lah Sifu. Paling tinggi iaitu tahun lepas 15 unit Isuzu dan benda tu dicapai dengan, saya nak cakap mudah, taklah juga mudah Sifu, tetapi berbanding dengan saya punya rakan-rakan sales yang lain, mereka nampak struggle sebab membuat cara offline. Sebaliknya saya adalah online
dan orang yang nak memiliki Isuzu tu mereka yang datang kepada saya Sifu, bukan saya yang mengejar mereka. Itu yang paling terbaik lah. So branding tu dah kuat Sifu. So yang tahun lepas antara pencapaian Tiffany adalah first kali. Cuba you cerita apa pencapaian you dapat tahun lepas? Okay, pada tahun 2018 first time saya join Sifu punya kelas. Masa tu saya ingin merebut untuk top sales saja Sifu. Saya tak kisah sangat top 1 ke, top 2 ke, top 3. Yang penting saya adalah top sales dan saya nak pergi ke Isuzu Trip lah. Tapi disebabkan kelas ARB Sifu, saya tukar nama dan saya buat light marketing saja masa tu, menyebabkan saya top 1 Borneo, Sabah Sarawak, dan saya adalah top 3 Isuzu Malaysia. Itu yang first time pencapaian saya yang gila-gila Sifu. Saya tak pernah terfikir yang saya adalah top 1 Borneo. Tak pernah Sifu. Tak pernah sekali dalam fikiran saya ni bahawa saya akan dapat top 1 Borneo tu. Sedangkan di Sarawak sangat susah untuk menjual Isuzu. Tetapi Sifu dengan tim Momentum memberi vision dan mission tu bagi saya bahawa jantina tidak akan menentukan siapa yang top 1, tetapi ilmu yang menentukan semuanya. Itu kata-kata Sifu. Kalau Sifu ingatlah masa tu. Sifu cakap begitu. Saya ingat sebab saya yang cakap benda tu. Okay. Dan untuk tahun 2019 ini, lepas tu? Tahun 2019 ini saya memegang top 1 untuk Isuzu Malaysia dan melayakkan saya untuk pergi ke Isuzu Trip untuk apa nama trip tu? Lupa pula. Saya lupa nama. Sepatutnya bulan 3 ni pergi Sifu. Untuk menerima bulan award 3 lah. Untuk menerima award overseas trip lah. Sepatutnya bulan 3 tetapi dipindahkan kepada bulan 6 dan itu antara pencapaian yang saya tak pernah terfikir selama ni yang saya akan dapat, sedangkan saya tinggal di Bintulu saja Sifu. Bukan dekat bandar-bandar macam Kuching, Kota Kinabalu macam tu. Itu bukannya satu bandar besar Tiffany, tapi you berjaya menjadi top number 1 Malaysia daripada satu kawasan yang memang payah gila, bukan Lembah Kelang, bukan KL, bukan Selangor, tetapi you dapat berjaya menjadi nombor 1 top 1 Malaysia. Dan berapa total sale you tahun lepas? Total sale unit berapa banyak setahun tu? Okay, dalam setahun saya punya itu saya tak catat sangatlah Sifu. Tapi yang hampir 100 lebih jugalah Sifu. You berjaya buat jualan lebih daripada 100 unit. Dan baru ni macam mana? Sebab ramai yang tanya, Tiffany lepas ARB you pergi ke Ultimate terus ke you pergi Platinum dulu? Okay, masa tu Sifu saya lepas hari kedua masa ARB saya sudah tekad selepas Sifu jawab soalan saya tu, saya tekad untuk masuk ke Platinum. Dan Platinum masa tu adalah 6 bulan coaching. Tetapi saya memang dah berkenalan dengan anak murid Sifu sebelum ni, iaitu dari Sabah, iaitu Tuan Rafi lah, dari Kota Kinabalu, dan dia seorang sales advisor juga. Dan saya minta pendapat dia, adakah saya patut masuk untuk seterusnya pergi Ultimate. Dan dia walaupun dia tak hadir dekat kelas Sifu masa tu, tetapi dia masih memberi good review tentang Sifu. Maksudnya sesuatu tu ada dengan tim Momentum dan Sifu. Dia tak ada dekat kelas tapi dia boleh beri review yang bagus macam tu. Jadi saya cakap saya kena tapi saya belum masuk Ultimate lagi Sifu. Saya balik ke tempat asal saya. Saya buat gila-gila masa tu Sifu. Saya buat 10 unit menggunakan light marketing saja dan menyebabkan saya dapat masuk Ultimate menggunakan duit 10 unit Isuzu saya tu. Tiffany ni Platinum sekejap, transit sekejap je. Lepas tu you balik ARB tu you buat gila-gila terus buat 10 unit dan diorang tanya Tiffany berapa average income you sekarang sebagai sales advisor ni, duduk Bintulu, berapa you punya gaji ni sekarang sebagai sales advisor? Cerita sikit kat diorang. Okay, untuk satu unit kereta tu anda boleh kira sendiri sekitar dalam 3,000 lah satu unit kereta. Tetapi mengikut unit, mengikut target company juga, tapi selalunya memang 3,000 lah sebuah kereta. Boleh kira sendiri. So lebih kurang Tiffany punya income lebih kurang dalam 30 ke 40,000 sebulan. Okay, itu adalah income Tiffany sebagai seorang sales advisor. Dan saya dah pernah cakap dengan Tiffany, you naikkan you punya brand sehingga Isuzu akan berikan apa saja kemudahan you nak. Dan tolong bagi tahu dia apa yang Isuzu bagi you sekarang.
Okay, selepas 2 tahun saya dengan Sifu, saya pun negotiate dengan tempat saya menjadi sales advisor sekarang. Saya cakap, boleh tak kalau saya hit 10 unit, saya hit kalau saya hit lebih daripada 10 unit, boleh tak subsidize saya punya yuran, sebab saya betul-betul nak belajar. Saya bukan main-main. Mana ada orang main-main nak belajar ni, Sifu? Saya tak tahu kalau orang masih nak main-main masa ni, Sifu, memang teruk betul lah dia tu. Sebab kalau orang cakap saya main Sifu, saya terbang ke KL, ambil masa, lepas tu dari KLIA tu pergi Shah Alam tu, banyak cabaran dekat situ Sifu. Dah lah saya perempuan 1 orang saja. Jadi masa tu saya cakap saya tak main-main. Saya cakap dengan tempat saya bekerja, berkhidmat sekarang, saya tak main-main benda ni. Saya betul-betul nak tolong company ni untuk, saya anggap company yang tempat saya kerja tu adalah company saya sendiri. Saya betul-betul nak naikkan brand ni Sifu, yang orang tak pandang. Tapi puji Tuhan Sifu, dan brand ni sekarang, orang bukan tengok Isuzu, Isuzu orang tak ingat siapa-siapa. Tetapi bila orang tengok Isuzu saja, orang akan ingat Tiffany Sifu. Itu pencapaian yang tertinggi, yang bukan tentang sales, bukan tentang unit berapa saya dapat, tetapi brand tu sendiri dia naik setara dengan, bukan, saya rasa Tiffany naik sikit kot. Kita dah plan benda tu, kan? So apa yang Isuzu bagi you sekarang? Apa tu Sifu? Apa yang Isuzu beri kepada you sekarang? Jadi dia subsidize yuran saya untuk dengan Sifu, dan menyebabkan saya hari ini masuk tahun kedua lah Sifu dengan Sifu. Saya tak dapat nak gambarkan ni Sifu. Saya punya bukan unit, bukan ni sedih sikit Sifu. Bukan unit yang saya dapat, bukan pencapaian top sales, bukan tu Sifu. Tetapi Sifu dengan tim Momentum, especially Abang Berg, Cikgu Rashid, Cikgu Wan banyak membantu saya tahun ni. Dia tahu apa yang dia bantu. Saya tak boleh nak review sebab live Sifu. Jadi benda ni kan dia menjadi semua Sifu, tim Momentum menjadikan siapa Tiffany hari ni, siapa Tiffany Jerry tu. Kalau tanpa Sifu, tanpa tim Momentum, saya mungkin Tiffany yang masih gemuk dulu. Yang saya tahu kalau masa COVID ni mungkin saya tak dapat survive. Saya mungkin Tiffany yang rendah diri, yang saya mungkin dah pindah produk, pindah bisnes, ataupun mungkin bukan menjadi sales advisor. Dan pencapaian hari ni Sifu bukan 100% disebabkan Tiffany. Tapi saya nak hadiah ke pencapaian saya ni kepada Sifu dan tim Momentum. Terima kasih betul-betul Sifu. Saya tak tahu macam mana nak gambarkan terima kasih, melainkan terus belajar dengan tim Momentum dan Sifu. Thank you so much Sifu. Thank you insyaAllah. Sebab Tiffany pun adalah, saya rasa, anak murid yang bagus. Sanggup bersusah payah, setiap minggu turun daripada Bintulu yang belajar. Kadang-kadang habis kelas tu dia terus balik, kan? Terus fly dan balik. Aduh, asal masa berabuk pula saya punya rumah ni. Bibit ni tak sapu sawang lah, kan? Tiba-tiba saya punya mata pun masuk abuk lah. Tiffany ni dia kadang-kadang kalau dia buat kelakar memang kelakar sangat. Kalau dia sedih memang sedih. Tapi Tiffany, alhamdulillah, Tiffany dah masuk tahun yang kedua. Dan tadi Tiffany cakap Isuzu bagi subsidi dari segi Isuzu bayarkan yuran dia untuk masuk Ultimate tahun kedua. Dan dia dah berada Ultimate tahun kedua. Tiffany, tak cukup ke? You dah Ultimate setahun, kenapa nak sambung tahun kedua dia? Dah pandai dah. Kenapa you tak nak buat sendiri je? Untuk pengetahuan kita kawan-kawan juga yang berada di dalam live Facebook ataupun yang berada dekat kita punya kelas sekarang ni, tahun pertama tu adalah untuk kita testing Sifu. Kita tuning game kita atur kita punya, dia macam kereta, kita tengah bersiap sedia untuk racing. Kita atur kita punya sport trim, kita atur kita punya alignment, kita atur kita punya bar, bull bar, rear bar, macam tu. Dia belum berjalan lagi tu Sifu, dia belum meredah lagi hutan tu. Dia macam tu. Itu yang saya tengok. Setahun saya bersama dengan Sifu adalah saya bersiap sedia menyediakan kenderaan saya tu supaya tahun kedua saya boleh meredah hutan tu dengan lebih bagus lagi. Macam tu. Jadi tahun ni adalah game saya lebih
lebih tinggi dan lebih besar daripada game yang tahun lepas Sifu, dan kita ada rancangan lah tentang ni Sifu, dan saya yakin seperti yang saya cakap tadi Sifu, this year is my year. Saya yakin tahun ni saya akan jadi macam Kak Mel, menerima award yang mungkin saya tak dapat bayangkan pun award tu. Kan, even you pun dah dapat award kot daripada Isuzu untuk top sale Malaysia tau. Itu bukan senang, bukan semua orang boleh. Dan Tiff, kenapa dalam Ultimate, kenapa you rasa sesi personal coaching saya dengan you, selalu kita Zoom ni 2 orang je. So bila 2 orang je Tiffany, memang dia akan cakap semua benda dia. Dan kadang-kadang dia belum cakap, aku dah tahu dah apa jadi sebenarnya. Okay, kenapa Ultimate personal coaching tu sangat-sangat membantu you? Okay, sebenarnya tahun lepas masa personal coaching tu Sifu, saya punya sales untuk pengetahuan kamu orang, kami yang di Ultimate ataupun di Platinum ni pernah mengalami kegagalan yang kadang-kadang yang sangat teruk ataupun yang sederhana teruk dan mungkin yang biasa-biasa teruk. Tetapi saya pernah mengalami yang sangat teruk masa saya di Ultimate. Jadi kalau anda yang berada di Platinum ataupun yang sekarang ni tengah berada di kegagalan, itu bukan penghujungnya. Jadi masa tu saya turun, tiba-tiba turun, bukan sebab tim momentum memberi nasihat yang tak bagus ataupun Sifu memberi nasihat yang tak bagus, tetapi saya sendiri yang modified nasihat tu. Sorry Sifu. Yelah, kadang-kadang kita rasa kadang-kadang dah pandai. Cubalah try. Apa kata aku guna teknik aku. Jadi saya modify nasihat Sifu tu, dia modify sikit je lah, dah menyebabkan alignment dia lari. Lari sampai terbabas. Sampai sale drop tu kan. Nasib baik sale you drop, dan nasib baik ketika tu kita ada Ultimate personal coaching. Betul, dan Sifu tahu sales saya drop sebab kita orang ada bagi kita punya tiap-tiap bulan punya sales, dan masa tu drop gila-gila, menyebabkan masa tu saya punya sales 3 unit saja Sifu masa tu. Memang pencapaian paling teruk bersama dengan Sifu lah masa tu. Tapi saya tahu kesalahan saya masa tu Sifu betulkan adalah saya kena back to basic. Yang saya harus lakukan pada mula saya join Ultimate iaitu test drive. Banyakkan test drive. Tapi saya tak buat Sifu. Saya modified, bukan modified sikit, modified banyak lah tu Sifu. Kan, dan tapi Alhamdulillah sebab you ikut saya punya advice tu lepas tu, dan you punya sale naik balik kan lepas tu? Naik dan dia stabil balik, dia naik, memang bila dia naik tu memang naik gila-gila. So bagus Tiffany, bagus tak sebenarnya saya ni macam, kan saya selalu bercakap dengan you, ibarat saya ni macam you punya Chief Marketing Officer dalam company you, dan saya advise you, saya consult you, saya bagi tahu apa silap, saya bagi tahu apa benda yang betul. Dan saya macam buat analisis dan prediction ini bakal berlaku. Bagus tak saya menjalankan tugas saya sebagai Chief Marketing Officer dalam company you? Sangat bagus Sifu. Saya tak dapat bayangkan kalau Sifu tak tegur semasa tu. Saya tak tahu apa yang terjadi dengan sales saya masa tu. Dan untuk tahun personal coaching kita yang sebelum kita ke Melaka UCM tu, itu adalah Sifu punya apa yang Sifu cakap dekat personal coaching tu. Lepas tu pergi UCM, lepas UCM dia terjadi. Tak boleh nak sebut lah benda tu Sifu, dia kena join sendiri lah Ultimate kan. Benda tu adalah the biggest win saya Sifu. Saya tak pernah bayangkan yang saya ada benda tu sekarang ni. Tak boleh nak cakap kan Sifu, mereka tak join kita, tu lah tak boleh nak cakap. Yelah, kalau kita cakap pun dia takut dia tak faham kita punya bahasa tu. So nak dia orang kena berikan komitmen. Walaupun ketika Tiff bermula dulu, waktu tu Tiff kira macam tengah broke, sale pun tak banyak, tapi still Tiff pergi memberikan komitmen untuk masuk ke dalam Platinum. Then bila dah masuk Platinum, you ada komitmen dan you akan kayu gila-gila, betul? Lepas kayu gila-gila, dia berjaya buat income dan terus dia ambil tu invest pula ke Ultimate. So adakah Tiffany rasa investment ke Ultimate ni berbaloi ke berbaloi? Macam mana Tiffany punya pandangan? Sangat berbaloi Sifu. Kerana investment kepada ilmu dia tak dapat habis, dia tak pandai berkarat pun. Macam mana ilmu tu nak berkarat, dia tak pandai habis benda ni. Even pun orang pun tak dapat curi Sifu. Kalau kereta orang dapat curi, duit orang dapat curi, tapi ilmu macam mana nak curi selagi kita tu masih
mengambil Sifu sebagai cikgu kita, guru kita, benda tu tetap ada dengan diri kita Sifu. Tak Okay, dapat so dicuri. kan last sebenarnya Tiffany, apa sebagai you dah ultimate tahun yang kedua, you dah capai award yang bagus, dan insyaAllah mungkin tahun ni kalau tak ada arah, saya rasa Tiff pun boleh dicalonkan menjadi mungkin insyaAllah 100 most influential young entrepreneurs. Amin Sifu, memang itu kan? yang saya akan buat yang betul-betul Dekat yang inspirasi terbaik. anak muda. Berapa umur you sekarang? Ada orang tanya tadi umur you berapa? Dia tanya dalam 15, 16. Taklah 16. Yang ni muda, kalau dia tengok yang dulu tu Sifu terkejut dah. Berapa you punya umur sekarang? Umur saya sekarang adalah 27. 27 tahun tau, masih lagi seorang usahawan muda, dan dia ada coach, dia ada guru yang dia boleh jadikan rujukan, dan that's why kenapa dia berada Ultimate. Dan last advice untuk diorang ni Tiffany yang sedang tengok you, yang diorang ni ada banyak berdebar lah, takut lah, tak boleh bagi komitmen lah, takut tak berjaya lah, muda sangat lah, berumur sangat lah. Apa Tiffany nak cakap pada diorang? Okay, saya punya kata-kata advice saya kepada kamu orang yang berada di web Mina Sifu dan yang di Facebook tu, kita umpamakan kita ni adalah seorang petani Sifu. Petani ni bila dia menabur, dia tabur benih dia, benih tu dia tidak akan tumbuh pada masa dia menabur Sifu. Begitu juga dengan sekarang, bila kita menabur duit kita untuk ilmu, benda tu bukan akan jadi hari ni. Mana ada benih tu tumbuh hari ni? Tu benih apa tu Sifu? Saya tak tahulah benih apa kalau ditumbuh hari ni. Jadi kalau dalam masa dia benih tu nak tumbuh, kita kena bagi baja, kita kena bagi siram dia, kita kena jaga dia. Dan macam mana kita nak jaga dan siram dia adalah dengan terus menuntut ilmu. Jadi dia proses dia adalah tabur tuai Sifu. Kita tabur dulu, kita jaga, kita pelihara dia. Lepas tu dia membesar, masa tu kita tuai. Dan benda ni mengambil proses. Dia bukan hari ni tabur, hari ni tuai. Kalau hari ni tabur, hari ni tuai, dia pencuri Sifu. Dia mencuri. Dia mencuri jiran sebelah. Itu sangat deep sebenarnya tu. Betul tak Sifu? Sebab dia tabur hari ni, dia tuai hari ni, tu mencuri tu. Jadi kita tak nak menjadi pencuri hidup kita sendiri. Baik kita tabur sekarang dan kita akan tuai kemudian. Itu adalah, saya selalu amalkan benda tu. Saya anggap saya seorang petani Sifu. Betul. Tu bagus. Saya rasa tu pemikiran yang bagus sebenarnya. Sebab kadang-kadang semua orang nak cepat, tapi tindakan lambat. Tindakan slow sangat. Kan? So, terima kasih Tiffany untuk you punya perkongsian. Saya rasa mereka ni belajar terlalu banyak daripada Tiffany. Kalau you nak rujuk dia punya FB page, Tiffany Jerry, dia selalu buat FB live. Kan? Korang, kadang-kadang setengah orang komplain banyak, bertindaknya kurang. Orang ni yang banyak bertindak. Kan? Bukannya banyak cakap kat FB live. Kan? Dan tarik follower dan kuatkan dia punya brand. Okay Tiffany, thank you very much. Hopefully Thank you so much sampai pencapaian lebih besar. Amin. Good luck to you. Thank you very much.